إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini di dalam majlis ilmu, yang mana majlis di antara majlis yang Rasulullah menjanjikan kepada kita untuk dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita ruang, masa, kesihatan, kekuatan untuk beramal dengan amalan-amalan supaya kita jadikan ianya bekalan kita untuk bertemu dengannya. Dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Dan pada hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang lepas yang berkaitan dengan sabar, dan kita Riyadhus Salihin pada hadis yang ke-16 dalam bab ini, ke-40 dalam siri hadis-hadis. Wa an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut lidurran asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian menginginkan kematian kerana suatu bahaya yang menimpanya. Tetapi seandainya ia terpaksa harus berbuat demikian, maka ucapkanlah, ya Allah, biarkanlah aku hidup jika hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku apabila kematian itu merupakan kebaikan untukku. Muttafaqun alaih. Penjelasan hadis, Rasulullah menjelaskan tentang pahala sabar dan pahala mengharap redha dari Allah, dan bahawa seorang hamba harus bersabar dan menerima. Sesungguhnya orang yang diuji dengan berbagai musibah, maka ia merupakan kebaikan baginya, kerana musibah itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan menghapuskan setiap kesalahan. Okey, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu menceritakan ada adab apabila kita menerima musibah yang Allah ujikan, ataupun kita katakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kerana apa? Setiap perkara yang berlaku ada hikmahnya, dan setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita adalah sebenarnya untuk mengangkat darajat kita. Oleh kerana itu, minda kita kena setkan bahawa setiap ujian, setiap musibah yang akan datang ataupun yang datang kepada kita adalah tujuannya untuk mengangkat darajat kita, untuk menjadikan kita lebih tinggi, lebih baik, lebih hebat, jika diiringkan dengan kesabaran. Darajat kita akan menjadi tinggi bila kita redha dengan pemberian Allah. Darajat kita akan jadi rendah bila kita tak redha dengan pemberian Allah. Jadi oleh kerana itu, dalam bab ini, satu perkara yang Allah berikan kepada seseorang ataupun seorang hamba adalah untuk mengangkat darajatnya. Dan kadang-kadang kita merasakan ianya satu perkara yang terlampau berat untuk kita hadapi. Ujian yang ditimpa oleh Allah kepada kita, ya, musibah yang kita dapat, kadang-kadang kita rasa tak sanggup nak berhadapan dengan musibah tersebut. Maka kadang-kadang pemikiran kita diganggukan oleh syaitan, lalu kita mengatakan lebih baik aku mati dah hidup. Itu ucapan-ucapan yang tidak baik, yang seharusnya kita berfikir panjang sebelum berkata-kata begitu. Kerana kita ingat bila kita mati itu selesai dah banyak masalah, ya. Masalah dunia selesai, masalah akhirat belum selesai. Hatta masalah dunia pun akan dikaitkan. Kalau kita berhutang, apa jadi pada roh kita? Berhadapan dengan masalah besar di sana. Kalau kita tidak tinggalkan waris yang soleh, ya, generasi yang soleh, isteri yang soleha, atau suami yang soleh, anak yang soleh, ya, kita akan hadapi masalah yang besar di dalam kubur.
apabila dia meratapi kematian kita, kita dalam kubur pula sakit. Ya, oleh kerana itu dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kalau terpaksa juga kita nak sangat mati tu, ya, jangan minta ya Allah matikan aku, matikan aku. Ya, lepas tu pergi lari kat hutan macam cerita batu belah batu bertangkup. Telanlah aku, makanlah aku. Ya, tak boleh. Tetapi apa yang perlu kita katakan di sini ada adab-adabnya. Okey? Jadi janganlah seorang itu di antara kalian menginginkan kematian, suatu bahaya ataupun musibah yang menimpanya. Jangan disebabkan musibah tu terus kita nakkan mati, ya, rasa tak sanggup dah nak hidup. Tak, bersabar. Tetapi seandainya terpaksa harus berbuat demikian, nak juga kita kata, nak juga kita berdoa, ya Allah, ya, kematian tu kita nak juga, maka hendaklah dia mengucapkan begini. Okey. Dalam bahasa Arabnya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Okey. Ya Allah, biarkanlah aku hidup, ataupun ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku apabila kematian itu merupakan kebaikan untukku. Jadi dalam hadis ni jelas kepada kita, kita minta dua-dua dalam bentuk yang baik. Ya Allah, jika hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku. Ya, kalau kehidupan itu lebih baik untuk kita, alangkah cantiknya jika kita hidup terus. Kerana dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, di antara orang yang terbaik ialah orang yang Allah bagi panjangkan umurnya dan dia banyak amalannya. Jadi lagi banyak panjang umur kita, lagi banyak amalan yang kita boleh lakukan. Ya, itu yang kita nak. Seolah-olah kita menaiki tangga. Tangga tu tinggi, nak sampai kepada kemuncak, ya. Nak sampai kepada kemuncak, kita naik sikit-sikit sampai usia kita dah tua ni, kita naik dan akhirnya akan sampai kepada kemuncak tu. Itu yang kita nak. Tetapi kalau kita mati separuh jalan, ada hikmah yang terkandung. Kerana hikmah inilah manusia tidak tahu. Kadang-kadang kita, setengah orang mati muda misalan, ya, ada hikmah yang terkandung. Allah nak menyelamatkan. Allah nak menyelamatkan seseorang. Mungkin dia hari tuanya dalam keadaan menakutkan. Jadi Allah selamatkan, Allah matikan dia muda dalam keadaan tidak banyak dosa. Okey? Jadi ini dia. Kalau kita nakkan kematian, maka cara dia ialah berdoa, ya Allah, biarkan aku hidup jika hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku apabila kematian itu merupakan kebaikan untukku. Kena minta. Begitu caranya. Jadi kalau cara yang dilakukan oleh setengah orang tu, kita katakan tak betul lah. Ya Allah, matikanlah aku, senang cerita, amboi, kan. Dah fras sangat tu, dia terus bercakap macam tu. Jangan. Ya, kadang-kadang ianya menjadi doa yang menyebabkan kita pula akan merasa kerugian yang amat sangat. Sedangkan amalan-amalan banyak lagi yang boleh kita lakukan. Okey. Wa an Abi Abdullah Khabbab ibn Arath qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Faqala qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yumit wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amru hatta yasiru ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatun wa qad laqina minal musyrikin shiddah. Dari Abu Abdullah Khabbab ibn Arath berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membatalkan pakaian burdah di bawah naungan Kaabah.
yakni dia duduk, dia ambil pakaian dia, dia letak sebagai bantal. Lalu kami datang dan kami berkata, mengapa engkau tidak memohon pertolongan kepada kami, yakni pertolongan Allah untuk kami, dan mengapa kamu tidak berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Jadi ya, sahabat-sahabat Nabi ini di zaman Makkiyah, zaman Mekah yang mana mereka diuji. Dan kita tahu Khabbab di antara sahabat Nabi sebenarnya dia adalah tukang besi. Okey, mereka terinaya, mereka ditindas oleh kafir Quraisy semata-mata kerana apa? Kerana mengaku kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengucap kalimah tu aja. Ya, satu kalimah yang diucap yang menjadikan kafir Quraisy merasa takut. Dua kalimah syahadah yang diucap yang menyebabkan kerajaan Rom dan Parsi tumbang. Ni dia kalimah yang agung ini, yang mana bila diucap dia akan menjadikan kekuatan kepada manusia. Tetapi kita mengucap tak jadi kuat pula kita, ya. Herannya. Okey, ada masalah tu dalam memahami apakah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Khabbab dan sahabat-sahabat yang lain datang bertemu dengan Rasulullah. Waktu tu Rasulullah berada di bawah naungan Kaabah, maksudnya matahari, ya, dari arah jihah yang lain, bahagian yang lain, dan Rasulullah berada di arah bahagian yang lain, yang mana dia berada di bawah bayangan Kaabah. Kami berkata, mengapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami? Ya, mengapa tak berdoa untuk Allah, memohonkan pertolongan, bantu kami ini? Sedangkan Rasulullah mengatakan, InsyaAllah Allah akan menolong kamu, Allah akan menolong kamu. Jadi sahabat-sahabat dia terasa tertekan. Ya, ujian-ujian yang datang ni mereka rasa tertekan sangat-sangat. Ya, kita belum sampai tahap begitu. Kita mengucap kalimah la ilaha illallah masih lagi alhamdulillah sedap, selesa kita duduk. Ya, kecuali ustaz-ustaz sunnah yang mengucap kalimah la ilaha illallah, mereka berhadapan dengan masalah-masalah besar. Ya, akan dituduh berbagai-bagai dan akan dibuat berbagai-bagai. Jadi oleh kerana itu, kalimah la ilaha illallah ni amat penting kita fahami apa yang dituntut oleh syarak. Bagaimana difahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, penafsiran kena betul. Ya, ramai yang tersilap. Ya, saya pun merasa hairan apabila orang-orang yang tertentu yang berpelajaran tidak mengenali tentang akidah yang sebenar yang dibawa oleh imam-imam yang besar, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka tidak faham. Yang mereka mengatakan seperti bila sebut akidah ahli sunnah wal jamaah, mestinya akidah Asy'ariyah. Kita dah belajar kan, Asy'ariyah rahimahullah, Abu Hasan Asy'ari, yang mempunyai 3 peringkat kehidupan dia, daripada Mu'tazilah ke Asy'ariyah, dan akhirnya dia mengandung akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu. Dan kedua, yang perlu kita tahu, Abu Hasan Asy'ari lahir bila, Imam Syafi'i lahir bila, dan wafat bila. Kalau kita saksikan jarak antara kematian Imam Syafi'i rahimahullah, Abu Hasan Asy'ari tak lahir lagi. Habis apakah akidah yang dianuti oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang dikatakan 3 kurun yang terbaik. Jadi kita pun hairan bagaimana mereka mempertikaikan, ya, mempertikaikan tentang orang yang tidak mengambil akidah Asy'ariyah sebagai pegangan. Habis Imam Syafi'i dia mengandung akidah apa? Oleh kerana itu kita mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah mengandung akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Okey. Jadi di sini kita tengok, ya, apabila mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong doa kepada Allah, kami nak cepat ni, kami nak cepat. Ya, kita ni manusia ni memang bersifat tergopoh-gapah, nakkan kemenangan cepat, nak dapat semua cepat. Apatah lagi kita hidup moden ni, semua lagi nak cepat, betul tak? Ya, sampai makan pun nak cepat, apa lagi nak cepat? Time raya lagi nak baju raya cepat, hantar lambat. Nak baju raya cepat, ya, makan nak cepat, ya, barang-barang makan pun semuanya cepat. Cepat apa? Bawa cepat mati belaka. Ya. Jadi baginda lalu bersabda, okey, ini noktah yang paling penting apabila sahabat datang untuk mengadu tentang perkara-perkara, ya.
Yang mana kita kena faham elok-elok, ini di antara tarbiyah yang Rasulullah ajar kepada para sahabat. Kenapa? Kadang-kadang para sahabat mengharapkan mukjizat Rasulullah, sedangkan Rasulullah bukan boleh nak kata mukjizat tu kehendak dia. Mukjizat hanya Allah bagi kepada dia dalam waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah. Bukan Rasulullah kata, okey, ni mukjizat, zoom kata. Kalau dia nak Allah bagikan, ya, semua kafir Quraisy beriman dalam sekelip mata, boleh tak? Boleh, kan? Semua boleh. Tetapi Allah mengajar kepada Rasulullah dan para sahabat, itu bukan jalan para pendakwah, itu bukan jalan para orang yang berjuang di dalam agama. Jadi dia menceritakan, pernah terjadi terhadap orang-orang sebelum kalian. Okay? Ini cara tarbiyah Rasulullah kepada sahabat. Jadi kita pun menerima tarbiyah ini melalui hadis yang dikatakan ni. Pernah terjadi terhadap orang-orang sebelum kalian, ada seorang, mana tadi? Ada seorang lelaki yang ditangkap, kemudian digalikan tanah untuknya dan diletakkan ke dalam tanah tadi. Ya, digalikan, diletakkan tanah tadi, dia berada, kalau kita saksikan macam mana di dalam YouTube, tapi dah di cancel, dipadamkan. Bila berlaku peristiwa tentera Bashar Assad tu, ya, menangkap orang ahli sunnah tu dan ditanam kat sini. Dah tanam kat situ, kekuatan manusia mana mampu lagi? Tu pun senjata ditala kepada orang-orang tersebut, orang yang ditanam tu. Apa dia minta? Ucapkan, katakan orang la ilaha illallah, tapi dia suruh kata apa? La ilaha illa Bashar. Auzubillah. Syirik. Lelaki ni tak nak kata, yalah, kamu dah tanam, aku suruh mengucap begitu. Ya, dan kita ada rukhsah untuk mengucap. Tetapi lelaki ini mengambil jalan yang lebih besar. Apa dia? Mati syahid. Subhanallah, ya. Satu keagungan bagi seorang lelaki yang begitu hebat pendirian dia. Dah kena tanam macam itu, senjata dah ditala, la ilaha illallah juga diucap. Ya, banyak pelajaran yang kita dapat daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis tentang perkara tersebut. Apabila seorang itu mengaku dirinya Tuhan, dia bersifat ganas. Itu dia tabiat dia. Allah bila mengaku dirinya Tuhan, Allah bersifat penyayang. Didahulukan pengampunan. Apa juga kesalahan yang kita bawa sehingga kan penuh bumi ini ataupun sampai ke kaki langit, Allah kata, kamu datang dan mohon taubat kepada aku ampunkan. Tetapi bila manusia menjadi Tuhan, mengaku dirinya sebagai Tuhan, kita menyaksikan Fir'aun apa dibuat. Budak-budak kecil, anak lelaki disembelihnya, dibunuhnya. Lepas tu dijadikan hamba di kalangan Bani Israel. Macam mana Namrus menjadikan dirinya Tuhan, Dqiyanus yang menjadikan dirinya Tuhan, ya, dalam peristiwa-peristiwa yang kita saksikan, semua bertabiat jahat, ganas dan membunuh semua yang mana nak menentang dia. Pasal kita saksikan Fir'aun, kemuncaknya ahli sihir yang diangkat asalnya untuk menjadi orang kuat dia, akhirnya disalib hidup-hidup. Okey, ini dia. Dalam kisah ni, apabila Rasulullah menceritakan, ya, lelaki yang ditangkap ini, dia berkaitan dengan kisah Ashabul Ukhdud. Dalam surah Al-Buruj, inilah lelaki dia, iaitu seorang lelaki yang tinggal pada masa itu di tempat itu, yang menganut ajaran Nabi Isa AS. Dia membawa fahaman beriman kepada Allah, bertauhidkan, mengesa Allah dengan secara yang betul. Waktu itu raja mengaku dirinya sebagai Tuhan, sehingga budak tu diajak menjadi ahli sihir untuk mempertahankan kekuasaan raja. Tetapi akhirnya budak tu beriman, kita tahu kisahnya. Dan akhirnya apabila tekanan-tekanan berlaku kepada budak ni, barulah dia bagi tahu tentang lelaki yang mengajar dia. Jadi ditangkap lelaki tersebut. Dia ada dua, seorang menteri yang buta dan akhirnya Allah celikkan dia, dan kedua lelaki yang pendakwah ini, ya. Lalu mereka ditanam separuh badan, lalu digergaji, kan. Ya, subhanallah, mampukah kita, ya, digergaji, tak berganjak walaupun sedikit. Okey. Jadi ini dikatakan digali tanah untuknya dan diletakkan ke dalam tanah tadi
selanjut didatangkan sebilah gergaji, lalu diletakkan di atas kepalanya, kemudian kepalanya itu dibelah menjadi dua bahagian. Mati tak? Ya, mati. Tuan-tuan dan perempuan, syahid. Kehebatan. Ya, ini dia kehebatan iman. Bila sampai ke muncak, dia tidak akan berganjak. Oleh kerana itu, ulama-ulama yang mana kukuh dengan pendiriannya, mereka tidak mengambil rukhsah. Rukhsah ni apa dia? Kalau kita katakan, ya aku ikut kamu, aku tak beriman dengan Allah, tak apa di saat-saat yang genting begini. Tetapi jika dia ambil pendirian yang tegas, dia mempertahankan, seperti mana Imam Ahmad berlaku dalam peristiwa fitnah di zaman Mu'tazilah. Imam Ahmad, ya, dia mengatakan kalau semua orang lain duduk, siapa yang akan berdiri? Tinggal dia aja seorang. Lalu dia mengucapkan kalimah yang ikhlas, maksudnya kalimah tauhid yang betul-betul berdiri memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Akhirnya dia disebat, dirotan, dipenjara, ya, lebih kurang 3 ataupun 4 tahun. Namun dia tidak berganjak. Okey. Jadi orang ni begitu juga, dia tak berganjak dan akhirnya dia mati, ya, syahid. Kemudian selanjutnya mana tadi? Ada dan disisirkan dengan sisir yang berbuat dari besi, yang membuat terkelupas daging dari tulangnya ataupun dan tulangnya. Maksud di sini, ada satu lagi siksaan yang diberikan oleh orang-orang terdahulu kepada manusia-manusia yang beriman dengan menggunakan sikat besi. Macam mana sikat besi? Macam sikat rumah kita ke? Ya? Ataupun macam sikat kutu kita ke? Tak, cepat je tak. Ya, pasal kita tak ada kutu. Alhamdulillah. Okey. Sikat tu kalau kita tengok orang Afrika punya sikat, ya, siapa yang berkawan dengan orang Afrika, dia kenal lah. Rambut dia tu jenis afro. Kan? Nak sikat macam sikat biasa tak boleh. Ya, Sop kata melekat. Dia ada sikat yang macam ni, lebih kurang. Ya, dia tolak, ditarik kan. Dia tarik. Rupanya panjang rambut dia. Lagi besar afro tu lagi panjang. Kalah rambut orang perempuan. Okey. Jadi dia tarik. Sikat besi tu begitu bentuknya. Macam pecakar besi. Jadi sikat tu dibuat macam sikat besi tu. Lalu digunakan, ditajamkan, dicucuk pada daging kita ni, ditarik. Zoom. Dicucuk belakang, ditarik. Agak-agak apa keluar? Ya, subhanallah, ya. Tetapi mereka tak berganjak. Subhanallah, satu benda yang kita tak dapat nak memikirkan. Kehebatan yang berlaku pada umat yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk mempertahankan Quran dan Sunnah ni, ya, atas fahaman 3 kurun yang terbaik. Ya, ujian ini akan sampai pada satu ketika. Tapi kita mintalah lindung pada Allah supaya ianya tak sampai pada kita. Tetapi bila sampai satu tahap, bila ahli bid'ah menguasai dunia, maka dia akan lakukan seperti mana orang-orang yang terdahulu. Kenapa? Dajjal akan menguasai dunia satu hari nanti. Ya, Dajjal akan menguasai dunia dan tak mustahil dia akan buat apa yang dia kehendaki. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perkara tersebut, ya. Di mana dan disisir dengan sisir sikat yang berbuat dari besi yang membuat terkelupas daging dan tulangnya. Semua seksaan itu tidak memalingkan ia dari agamanya. Demi Allah, sesungguhnya Allah akan menyempurna perkara ini, yakni agama ini, sehingga seorang yang berkenderaan berjalan dari San'a ke Hadral Maut tidak ada yang ditakuti melainkan Allah, atau kerana takut pada serigala atas kambingnya. Namun kalian semua sangat tergesa-gesa. Nak menceritakan sampai ke muncak Islam ini, ya, telah berlaku pada zaman Umar Abdul Aziz yang dikatakan zaman pemerintahan yang aman. Di zaman Saidina Umar, ya, Khulafa Ar-Rasyidin, yang mana ianya telah berlaku keamanan yang begitu dahsyat. Sampai orang nak pergi Hadral Maut, daripada San'a ke Hadral Maut tu, berapa jaraknya? Ya, tak perasan pula waktu tu. Dalam 700 rasa ataupun 500 km dari San'a ke Hadral Maut. Ya, macam dari sini ke Penang. Tak takut melainkan Allah. Kalau nak pergi ke sana takut apa? Perompaknya, pencurinya, apa-apa yang berlaku di tengah jalan yang ditakuti. Tetapi kemuncak keamanan, ini dia, kalau kita nak tahu kemuncak keamanan yang bakal berlaku, ataupun kalau ianya di bawah pemerintahan Islam secara betul,
Orang nak ke mana pun tak ada perasaan takut. Tapi kita sekarang ni semua dalam perasaan takut kan. Di Malaysia orang kata aman-aman, sebenarnya tidak aman. Masih lagi tidak aman. Kita melihat cukuplah anak kita tu atau cucu kita terlepas pandang je dalam pasar raya dah mula risau. Mana-mana cucu aku, anak aku. Hanya dia menyorok balik baju-baju tu je. Tapi punya takutnya disebabkan isu-isu yang berlaku. Budak kecil dibunuh. Ya, tengok baru ni di Kedah. Tiga sekali. Menakutkan. Tak boleh difikirkan. Sampai satu tahap yang begitu sekali. Dulu orang kata aman. Yang mati, seorang perempuan yang mati dalam bas tu, duduk seorang dalam bas tu kan, yang dibawa sampai kat Shah Alam ke, dia nak pergi ke Kelang. Nauzubillah min zalik. Ayahnya kata dulu kat Amerika tak ada benda ni berlaku. Kita takut yang tu rupanya berlaku di Malaysia. Tahap aman apa tu yang kita hadapi? Ya, parking kereta nak isi minyak, habis macam itu je. Ya, pergi nak bayar, tengok-tengok cermin dah pecah. La ilaha illallah. Ya, baru ni di Bukit Mentajam 2 hari lepas begitu. Jadi peristiwa-peristiwa macam itu tak aman. Ya, ibu-ibu, sampai tahap kita balik kat rumah, nak buka pintu gate tu pun nasib baik ada remote. Kalau tak nak keluar tu, orang dah menunggu je kita. Nunggu tu. Ya, ini melalui pengalaman-pengalaman kita, terutamanya kaum perempuan, saya ingatkan berhati-hati. Ya, bila kita nak balik tu tengok kiri kanan dulu, bukan nak melintas jalan je tengok kiri kanan. Ya, nak balik tu, nak masuk kereta tu, ya, nak buka pagar, ya, tengok kiri kanan dulu. Ya. Tak boleh. Pasal dia datang nanti, makcik apa khabar, dia singkapnya kita, dia ambilnya macam tu je. Ya, menakutkan. Nak harap Pak Gad, nak harap security, habis bank dirompaknya juga. Habis apa yang kita nak minta? Mintalah tolong pada Allah. Itu je lah fitnah yang kita hadapi. Menakutkan. Hai, ya Allah, letih. Baik. Jadi dalam hadis ini menceritakan, demi Allah sesungguhnya Allah akan menyempurnakan perkara ini, yakni Islam, sehingga seorang yang berkenderaan, yang berjalan dari Sana'a ke Hadral Maut, tidak ada yang ditakuti melainkan Allah. Okey? Atau kerana takut pada serigala atas kambingnya. Bukan dia takut serigala tu. Ya, dia takut serigala makan kambing. Itu je dia takut. Ya. Namun kalian semua sangat tergesa-gesa, yakni tergopoh-gapah untuk mendapatkan kemenangan. Okey? Dalam riwayat lain diterangkan beliau saat itu sedang berbantal burdah. Sesungguhnya kita telah mendapat kesulitan besar dari kaum musyrikin, kata Khabbab ni tadi. Okey, penjelasan hadis ini dalil wajib sabar atas celaan dari musuh kaum muslimin, dan apabila seorang hamba bisa sabar, maka ia beruntung. Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya menguji orang-orang yang beriman atas orang-orang kafir, di mana mereka melukai dan bahkan membunuh mereka sebagaimana mereka membunuh para nabi. Ingat dia, mereka akan bunuh orang kafir ini, ya, dia tidak akan redha kepada kita, apatah lagi orang Yahudi. Itu pasal dengan Yahudi dia tidak ada perjanjian damai. Kalau ikutkan kaedah tak ada perjanjian damai dengan dia. Ya, kenapa? Kerana dia tengok manusia ni tak ada apa-apa. Dia katakan goyim dulu kan, kita pernah menceritakan. Goyim ni lembu, dia anggap lembu. Kalau Nabi habis disembelihnya, dibunuh, ini kan pula macam kita ni, tak ada apa-apa. Ya. Okey. Maka wajiblah bagi seorang hamba itu menerima atas tindakan kaum kafir dengan jalan sabar dan mengharap redha Allah dan menanti kemenangan. Maksudnya kita berhadapan dengan ujian-ujian, ya, sambil itu buat kerja, ya, dengan cara yang betul agar tidak menimbulkan fitnah. Ya, kita tak suka misalan perkara-perkara ini, kita kena study betul-betul mengikut pandangan-pandangan ulama-ulama yang betul-betul amanah dalam beragama. Itu pasal dalam perkara-perkara yang kita lihat satu maslahah, ulama-ulama ahli sunnah yang betul-betul mahir dalam ilmu, yang amanah dalam beragama, mereka akan memberi fatwa melihat maslahah yang terkandung. Macam peristiwa, okey, kita tak suka Yahudi misalan kan, itu yang orang pembahaskan, ya, yang dilakukan seperti setengah kelompok kalangan macam suicide bomber misalan, ya. Apabila dia melakukan suatu perkara tanpa memikir panjang, dia kata okey, aku letak bom kat sini, aku nak letup
Yahudi mati. Ya, kita tahu kisah seorang wanita meletakkan bom tu, lepas tu dia pergi ke balai polis, akhirnya dia letupkan dirinya. Berapa orang polis mati Yahudi? 3 orang kalau tak salah saya. Beberapa orang cedera. Lepas tu apa berlaku? Satu kampung umat Islam dibunuh oleh Yahudi. Itu nampak tak? Apabila ulama ahli sunnah yang betul-betul amanah mengatakan jangan buat begitu, jangan buat begitu, tapi tak, di atas semangat-semangat orang tertentu, dia pergi letakkan dirinya, meletup, pom, kata. Orang pun kata, oh dia syahid. Mati 2-3 orang Yahudi. Kemudian apa berlaku? Satu kampung habis umat Islam mati dibunuh oleh Yahudi disebabkan seorang. Oleh kerana itu dalam bab-bab ini kena teliti elok-elok. Ya, jangan tergopoh-gapah. Perjuangan kita bukan atas semangat semata-mata. Semangat penting, tetapi ilmu, bimbingan orang-orang yang betul-betul amanah dalam beragama. Okey. Jangan tergopoh-gapah untuk mendapatkan kemenangan. Ya. Kemenangan akan sampai bila kita ikut jalan yang betul. Okey. Baik, kita saksikan hadis yang berikutnya. Ibu-ibu kalau ada apa yang nak tanya-tanya, jangan malu. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل وأعطى أيينة ابن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كالصرف هو بكسر الصاد محملة وهو صبغ أحمر. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata suatu hari pada peperangan Hunain. Kita tahu peperangan Hunain yang disebutkan, ya, merupakan satu peperangan yang di antara peperangan yang besar dalam siri peperangan Islam. Dan Rasulullah SAW mendapat harta ghanimah yang paling banyak dalam perang Hunain. Kerana apa jadi begitu? Ya, peperangan Hunain ini berjumlah puluhan ribu tentera kafir yang mereka nak menghancurkan tentera Islam di Madinah. Dan orang dahulu bila dia nak berperang untuk menyemangatkan lelaki dia, suami dia, ya, maka dia nak ikut sama. Dia kena ikut sama. Bukan dia, semua anak-anak pun kena ikut sama. Itu dah satu bab. Bukan anak-anak je ikut sama, semua reta benda dia kena bawa sama. Bayangkan, semua orang bawa harta benda dia, apa yang ada jangan tinggal. Kerana apa? Kamu sekarang berjuang nak jaga di belakang tu. Anak, isteri, reta kamu, itu hak kamu. Jadi kamu kena lawan bersungguh-sungguh. Rupanya ianya merupakan ghanimah yang paling berharga. Ya, bayangkan kita pergi, bawa Merc, bawa BMW, apa lagi nak bawa? Ya, bawa segala-galanya. Okey, nak perang. Okey, kita tengok. Kemudian bila sampai di tahap peperangan itu, kita tahu orang Islam pun ramai waktu tu. Kerana ramai yang masuk Islam. Dalam kisah Fathul Mekah tu, ramai yang masuk Islam. Dan umat Islam ada satu masalah dalam jiwa dia. Apa dia? Satu perasaan yang tawakal mereka kepada Allah hilang. Dia kata, oh kita banyak, sekarang ni kita banyak, kita akan menang. Subhanallah. Terus jadi pemikiran begitu, kita banyak, kita akan menang. Dulu sedikit menang 313. Dalam setengah riwayat mengatakan bertembung dengan 1000 kafir Quraisy boleh menang. 1000 di hari Yaumul Uhud ataupun 800, sebahagiannya telah lari, boleh menang melawan 3000. 10,000 pada Yaumul Khandaq berlawan dengan 100,000, boleh menang. Tiba-tiba pada perang Hunain, tengok ramai, oh kita akan menang.
Di situ Allah goncangkan. Kita tahu kisahnya, Allah goncangkan sehingga kan umat Islam jadi takut, ya, merasakan mereka itu hampir-hampir kalah. Di situ datang sakinah, ketenangan. Allah tidurkan mereka kejap, apa semua tu, baru datang pulih balik. Allah tegur mereka bahawa kemenangan itu bukan disebabkan kebanyakan kamu, tetapi disebabkan keimanan, keyakinan kamu kepada Allah. Oleh kerana itu usul bagi kita. Kemenangan umat Islam ni lain. Dia bukan disebabkan banyaknya pengikut, tetapi keyakinan mereka pada Allah yang banyak, kuat, itu yang menyebabkan dia menang. Ya. Baik. Kemudian suatu hari pada peperangan Hunain, Rasulullah SAW mengutamakan beberapa orang dalam pembahagian harta rampasan. Kita tahu harta rampasan perang merupakan hak yang Allah arahkan kepada Rasulullah untuk dibahagi-bahagikan. Lalu beliau memberikan kepada Al-Aqra' Ibn Habis 100 ekor unta. Banyak tu, ya. Tentera-tentera yang berjihad bersama Rasulullah, dan ini termasuk dalam golongan ahli Mekah, mendapat 100 ekor unta. Besar tu, ibu-ibu, ya. 100 ekor unta bukan sedikit nilainya waktu itu. Dan memberi kepada Uyainah Ibn Husain seperti itu pula 100 ekor unta. Beliau juga memberi kepada orang-orang termasuk bangsawan Arab, yakni bangsawan Quraisy, dan mengutamakan dalam cara pembahagian kepada mereka tadi. Ya, dibahagikan. Kita tahu macam Abu Sufyan datang, "Ya Rasulullah, tak ada kebahagiaan aku." Rasulullah bagi 100 ekor unta. Waktu tu Abu Sufyan masih lagi dia dengan harta, dia suka kepada harta. Lepas tu, "Ya Rasulullah, aku ada anak Muawiyah, tak ada ke bahagian dia?" Rasulullah bagi lagi 100 ekor unta. Subhanallah. Pada Abu Sufyan je dah 200. Lepas tu dia kata, "Ya Rasulullah, ada seorang lagi, Yazid." Rasulullah bagi 100 ekor unta, 300 ekor unta. Ya, agak-agak macam mana kita kat Mazanah? Cemburu tak? Ya, asyik-asyik dia je dapat, asyik-asyik dia dapat. Duduk dalam kelas pun baru dapat apa benda-benda pucuk idea je dapat, pucuk apa, pucuk pegaga ke pucuk apa yang lalu datang. Ya. Ini satu pendidikan yang Rasulullah bagi, ya, dahsyat, ya. Dalam kes ini satu riwayat menceritakan, okey, dalam bab orang cuba nak menegur Rasulullah. Segelintir kaum Ansar terasa. Tengok tu Rasulullah dah balik kepada kaum dia bagi kaumnya sahaja. Ya. Kenapa? Nilaian mereka kebenaran itu pada harta. Ya. Begitu sekali sedih. Okey. Sehingga kan Rasulullah SAW mengumpulkan golongan Ansar sahaja dalam kejadian peristiwa ni. Tapi ini tak termasuk dalam bab yang kita nak terangkan. Tetapi Rasulullah mengumpulkan golongan Ansar sahaja, tidak dibenarkan orang Muhajirin masuk. Lalu ditanya tentang Ansar. Aku dengar mula-mula ditanya pemimpin-pemimpin Ansar. Lalu dia bertanya kepada kaum Ansar. Ansar ni orang Madinah yang membantu dalam siri hijrah para sahabat sampai menangnya Islam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Ansar, aku mendengar kamu ada bercakap tentang pembahagian harta ni. Betulkah begitu?" Ya, mereka mengatakan, ya. Waktu satu ucapan panjang, dan akhir di antara ucapan itu dia mengatakan, orang-orang yang berada, mereka-mereka yang aku bagi di kalangan penduduk Mekah tu, mereka balik dengan unta, kambing dan lembu mereka. Sedangkan golongan Ansar balik dengan Rasulullah. Mana yang lebih besar? Rasulullah. Kambing ke unta ke Rasulullah? Kita dapat nilai kan. Satu benda yang cukup simple. Mereka balik, oh seronok dapat unta, kan? Balik bawa unta, balik bawa kambing, ya, balik bawa lembu. Itu je lahat mereka. Sedangkan golongan Ansar bawa Rasulullah yang tidak ada tolok bandingnya. Ya, subhanallah. Macam kita sendiri terharu dengar tu kan. Lalu Rasulullah mengucapkan kata-kata yang menyebabkan semua para sahabat dalam tu menangis. Kami redha pembahagian kamu, ya Rasulullah, kami redha. Ya, kami redha dengan pembahagian tu. Itu dia, pembahagian yang agung. Okay, itu Rasulullah. Kalau Ustaz Fadil bagi, itu lain cerita. Jangan kata, oh,
Kalau Ustaz Fadil ikut dia, halau Ustaz Fadil apa ada biar aku ambil kambing seekor ke kan. Itu lain cerita. Tapi kalau Rasulullah begitu tinggi nilainya, bagi saya walaupun dibagi dunia sebiji pun takkan sama dengan Rasulullah, kerana dia membawa ke syurga. Okey, baik. Dalam ni seorang mengkritik Rasulullah. Beliau juga memberi kepada orang termasuk bangsawan Arab dan mengutamakan dalam cara pembahagian kepada mereka tadi. Kemudian ada seorang lelaki yang berkata, demi Allah, pembahagian seperti ini sama sekali tidak adil. Astaghfirullah. Yang siapakah lelaki ini? Wallahualam, tidak dicerita. Tetapi ada satu kisah yang mana seorang lelaki itu menarik Rasulullah. Ada dua kisah, tapi salah satu tu ditarik, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad, berlaku adil. Subhanallah. Rasulullah bila nak membuat sesuatu, dia di bawah program wahyu. Kalau tak betul, Allah akan tegur. Tiba-tiba dia mengatakan Rasulullah dengan cara biadab, berlaku adil. Rasulullah mengatakan, siapa yang lebih adil daripada aku? Siapa yang lebih takut kepada Allah daripada aku? Okey, di sini kita tengok ya. Seperti itu tidak mengharapkan keredaan Allah. Kemudian berkata, demi Allah, hal ini akan aku beritahu kepada Rasulullah. Seorang sahabat lagi mengatakan, aku akan beritahu Rasulullah. Aku pun mendatangi lalu menceritakan kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh orang itu. Maka berubahlah wajah baginda sehingga menjadi seperti kesumbar merah. Tu apa dia kesumbar merah? Maksudnya kemerah-merahan, menahan kemarahan. Ya, Rasulullah SAW dia putih. Bila dia marah tu nampak merah dia tu. Ya, macam mana nak sebut pun tak tahu. Jadi tengoklah orang Arab yang putih tu kalau dia marah macam mana. Ya. Okey. Lalu bersabda, siapakah yang dapat dinamakan adil jika Allah dan Rasul yang dianggap tidak adil juga? Pasal apa? Rasulullah mengatakan, kalau aku yang memberikan, maka aku di bawah arahan Allah. Maka kalau dah aku tak adil, Allah tak adil, siapa lagi adil? Okey. Kemudian beliau bersabda, semoga Allah senantiasa merahmati Nabi Musa. Ia telah disakiti dengan cara yang lebih parah dari ini, tetapi ia tetap sabar. Aku berkata, semestinya saya tidak memberitahukan dan yang lebih mana tadi? Dan tidak akan mengadukan lagi suatu perbicaraan pun setelah peristiwa itu. Okey. Jadi Rasulullah mengatakan bahawa Allah merahmati Nabi Musa, ia telah disakiti dengan cara yang lebih parah dari ini, tetapi dia tetap bersabar. Apa dia yang berlaku pada Nabi Musa? Ya, kita tahu perangai Yahudi dalam peristiwa Nabi Musa. Ya, subhanallah, banyak benda. Ya, pertama dia dah melintasi lautan tu, dah selamat daripada Firaun, dah tengok laut dah terbelah tu. Ya, dah tengok apa Firaun dah tenggelam tu dengan mukjizat yang dimiliki. Lalu je sikit, lalu satu kawasan orang menyembah berhala. Ya Musa, buatkan kami satu berhala macam tu untuk disembah. Dah tengok mukjizat depan Allah, depan mata kepala, tengok berhala, nakkan berhala tu menjadi Tuhan. Habis satu bab. Kemudian apa yang dilakukan kepada Nabi Musa? Ya Nabi Musa, kamu sebut Allah Allah. Ya, Allah ada, tunjuk kami depan mata. La ilaha illallah. Macam mana tu? Pum, kena petir. Baru. Lagi apa dia sakiti Nabi Musa? Apabila Nabi Musa kata, okey, masuk ke dalam kawasan ni, yakni yang dikatakan dalam surah Baqarah, masuk dalam keadaan tunduk macam rokok tu masuk dan katakan hittatun, yakni Allah ampunkan kami, Allah ampunkan kami. Dia tukar. Masuk tunduk tu, orang tunduk ke depan, dia tunduk ke belakang, reverse. Lepas tu ucap kataan hintatun. Apa dia hintah? Gandum. Jauh tak? Sakit tak? Sakit. Nabi Musa pun pening kepala. Kita tengok anak-anak kita buat perangai, kita dah pening kepala, tak dengar arahan kan. Ini kan pula Nabi Musa dengan 12 kabilah Bani Israel, semuanya banyak buat perangai, cekadak ada. Tak apa lagi. Kemuncaknya bila nak masuk berperang tu, ya, mula-mula minta jom perang. Bila Allah tetapkan berperang, Nabi Musa kata, jom kita berperang. Apa dia berkata? Musa, tunggu kejap. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang. Kami tak apa, kami tunggu kat sini. Habis cerita. Ya, ini dia. Nabi Musa kena lagi teruk. Rasulullah kata, dia bersabar. Ya Allah, kalau saya pun tak sabar, saya aku pelempang kan. Kena seorang. Ya.
Hai, rahimahullah Musa. Ya, Rasulullah pun kena dalam keadaan yang begini. Itu pasal Rasulullah mendapat tarbiyah melalui kisah-kisah yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan juga wahyu-wahyu dalam bentuk apa-apa yang Allah bagi melalui Jibril. Dia dapat benda-benda yang begini. Ya, subhanallah. Jadi kita diarahkan ikut, ya, sabar, sabar. Ya, terutamanya anak-anak buat perangai, sabar sikit. Ya, sabar. Kena pula cuti sekolah, depa tak ke mana. Lagi kena sabar. Ya. Sakit. Kadang-kadang waktu tak cuti sekolah macam ni, yang sakit tu, waktu cuti sekolah macam ni, kita kat sini nampak tengok kitab, otak tu tengok anak-anak dalam, apa dia pun buat kat rumah. Habis cerita. Baik. Lalu lelaki tersebut mengatakan, selepas ni aku tak nak bagi tahu kepada Rasulullah apa-apa yang berkaitan, kerana simpati kepada Rasulullah dalam keadaan marah dia, dalam keadaan stres dia bercakap macam itu. Jadi ini di antara psikologi perkara yang perlu kita ambil tahu. Kalau satu perkara kita sampaikan boleh mendatangkan isu, kita katakan jangan. Kalau satu perkara tu boleh mendatangkan porak-peranda, jangan. Ya, benda ni kaedah yang penting. Bukan semua benda boleh dibagi tahu. Kerana apa? Kadang-kadang dia boleh mendatangkan risiko yang besar pada satu perkara. Maka jangan bagi tahu. Ya, ini di antara perkara yang kita kena fikir elok-elok. Kerana para sahabat nak menjaga jiwa Rasulullah, ketenangan Rasulullah. Jadi dia katakan, aku tak nak bagi tahu dah, aku takut Rasulullah marah macam itu, Rasulullah dalam keadaan sedih, ya, dalam peristiwa tersebut. Okey, penjelasan hadis ini sebagai dalil bahawa seorang imam harus memperhatikan maslahah dalam pembahagian satu, walaupun dalam pembahagian itu berbeza antara yang satu dengan yang lain. Okey, dalam bab ini kita bukan Rasulullah, maka kita kena berlaku adil, ya. Kita tidak boleh bahagi mengikut suka hati kita dan kena teliti dalam bab ini. Jika di sana ada yang maslahah kerana Islam, bukan kerana kepentingan peribadi, atau dia memberi kepada orang yang disayangi dan tidak memberi pada orang yang dibenci, hadis ini juga sebagai dalil bahawa mengambil pelajaran daripada Rasul yang terdahulu. Maksudnya kalau kita bahagilah elok-elok, terutamanya anak-anak. Rasulullah mengingatkan dalam satu hadis, jika kalau kamu nak melihat anak kamu benci kepada kamu, janganlah kamu berlaku adil kepada mereka. Satu nasihat Rasulullah. Kalau nak tengok anak kita benci kepada kita, buat tak adil dengan anak-anak. Yang ni kita bagi, Masya Allah, bagi lebih. Yang ni kita tak bagi secara betul. Kita bagi ala kadar je. Lepas tu yang ni kita sayang, yang ni kita sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Ya, tak boleh. Saya katakan kena fikir. Anak-anak tu meningkat dewasa. Ya, pasal seorang budak macam semalam, lepas je kuliah tu dia tunggu saya sampai kita pun tak perasan kan. Dah lepas mayang isyak tu sejam dia tunggu kita, duk makan lagi dengan jemaah apa tu. Lepas tu dia tanya, bab ni lah, mak bapak tak ambil budak baru 15 tahun. Sampai mak kita tak suka lari. Saya nak lari ustaz mula-mula, tapi saya fikir balik, ya, saya teringat dalam bab yang begini, ya. Jangan dia seorang lelaki, 2 perempuan adik, tapi dia je kena marah, anak sulung. Apa juga semua tak betul. Saya nak tolong mak tak bagi. Lepas tu bila tak buat, dia marah. Habis nak buat macam mana ustaz? Sabar, saya katakan, ya. Sampai saya bawa di balik naik van tu, dalam van tu sembang, cakap nasihat dia elok, ya, sabar. InsyaAllah Allah bagi jalan nanti. Ya, bukan senang. Oleh kerana tu kita kena faham elok. Dia sampai ke muncak nak lari. Ibu-ibu kalau sampai anak perempuan nak lari, lagi derita kita, lagi takut. Itu pasal kita ada tahap pergaulan kita. Macam ibu-ibu, ya, alhamdulillah Allah bagi, pasal saya jaga student, ya. Kita ada sekolah tu, kita tengok tahap kecil lain, dah masuk kepada 12 tahun dah lain, masuk 14 tahun lagi lain, masuk 17 tahun lagi menakutkan, ya, menakutkan. Anak lelaki macam tu juga, ya. Tapi anak lelaki ni ada part senang, ada part juga susah. Baru cakap macam ni salah faham, cabut lari. Aduh, sakit kepala kita kan. Ya. Jadi berhati-hati. Komunikasi kena berubah. Bila dia dewasa, ya, kena berubah, dan cara muamalah dah jadi tahap kawan. Banyak pada pendapat. Terutamanya bila dah masuk 15 tahun ke atas bagi budak perempuan. Ya, anak-anak perempuan 15 tahun ke atas kena muamalah secara seorang yang dewasa, ya. Biar dia carikan ibu-ibu sebagai tempat bersembang, daripada dia cari tempat orang lain nak bersembang. Biar ibu-ibu sentiasa memujinya. Ya, kamu ni cantik, walaupun tak cantik mana dia pakai kan. Sanggul dia pun sengit je kan. Tak apa.
Puji. Kenapa? Anak orang perempuan ni suka dipuji. Bila anak-anak tu dipuji, ya anak perempuan dia akan suka. Sebelum seorang lelaki memuji dia. Kalau bila dah lelaki memuji dia, habis kita. Dia akan sama lelaki. Duduk dengan rumah, mak tak pernah puji. Ya. Bapak marah-marah. Sampai kat luar ada pula orang yang puji dia. Oleh kerana itu, kita kena berhadapan dengan masalah ni dengan betul-betul teliti, ikut cara Rasulullah dan para sahabat, kita akan dapat penyelesaian. Wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti di sini. Ada apa soalan nak dijawab? Ya? Tak dengar? Okey, Ashabul Ukhdud. Dia Ashabul Ukhdud, Ukhdud maksudnya parit-parit. Parit yang besar tu diletakkan api di dalamnya. Kisah Ashabul Ukhdud tu. Dalam surah Al-Buruj tu. Dah bulan Disember ya. Dah berakhir. Nak berakhir dah tahun ni. Okey, ada apa lagi soalan? Ya. Muttafaqun alaih maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey, ulama mengatakan selepas Al-Quran dan Al-Quran itu ya, yang menjadi hujah ataupun yang paling sahih adalah kedua-duanya gabungan Bukhari dan Muslim ya. Sebagai hujah kita. Dan biasanya kalau muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim begini, tidak ada dhaif insya-Allah. Dan semuanya sahih. Tak ada ragu-ragu. Hatta kalau Bukhari sendiri pun kuat, Muslim sendiri pun kuat, apatah lagi digabungkan. Ya. Ustaz, selalu yang macam meraja kan ya Ustaz kan? Ya. Jadi kata anak lari kan ungkit tadi. Selalu dia berlaku pada bukan anak kita lah, anak kita beli anak saudara ke dan sebagainya. Jadi bila dia besar Ustaz, jadi yang kita tegur di masa dia kecil tu, dia mengatakan yang kita tidak adil pada dia. Ya ke? Maaf ya kalau saya ya. Okey, saya cerita pengalaman saya pula. Okey, saya dibesarkan di Taiping sampai umur saya 10 tahun. Okey. Saya teringat 9 tahun. Saya teringat lagi dalam minda saya ni, umur 8 tahun, 9 tahun tu saya nak lari di rumah. Dah berjalan dah, keluar dah. Dah keluar dari rumah nak lari. Pasal apa? Kan mak suka beletih kan. Tapi leteran ibu tu baik sebenarnya, kita lah kan. Kita kecil tak reti sangat waktu tu. Saya nak lari dari rumah, saya dah keluar kat Taiping tu. Cuma sampai tengah jalan saya terfikir, aku ni lari ni nak makan apa nanti? Itu je kan, kita umur macam tu mana tahu apa sangat. Nak makan apa, nak makan kat mana kan? Patah balik. Okey, jadi kalau nak katakan macam Kak kata anak angkat ke apa, tak. Dia bergantung situasi kita dengan keluarga kita di rumah. Kalau mak jenis apa ni, banyak beletih, okey, memang saya pun bukan orang yang suka orang beletih. Orang kalau bercakap banyak, saya tak berapa nak suka kan. Maaf. Pasal apa? Itu waktu kecil tu. Sampai dah umur 17 ya. Yalah, seorang ibu tu dia akan beletih juga kan. Cuma saya mengatakan macam kita ni bila anak dah dewasa, kurangkan sikit ya. Mak saya beletih, yalah kita punya kesalahan juga. Dia beletih. Lepas tu mula atas meja ni duduk, dia cakap. Lepas tu dia ambil pinggan, dia pergi ke sink tu, dia basuh, sambil tu mulut dia bercakap. Saya pun tengok macam tu, saya pun keluar. Saya pergi naik basikal, saya sampai ke botol kanan dalam lebih kurang 15 minit kan. Lepas tu saya telefon. Lepas tu dia angkat. Siapa ni? Ini Fadil mak. Kat botol kanan nak beli apa? Lah, kamu kat botol kanan, aku beletih seorang-seorang aku ya. Sudahnya dia beletih seorang-seorang kan. Jadi nak menceritakan, kita kena jagalah suasana tu. Seorang ibu dan seorang ayah bila anak dah dewasa tu lain sikit. Ya, lain sikit. Ya, ada part-part lah. Ini pengalaman saya. Ya, pengalaman saya yang lepas. Wallahu alam.
Tapi mungkin juga kadang-kadang kalau anak angkat ke apa ke berlaku juga. Sebab apa Ustaz? Dia tunggu umur dia 21 tahun. Dia nak 21 tahun. 21 Dia buat tindakan dia. Dia pack saya kan dia nak pergi jalan dia. Lepas tu dia terus bye-bye dia. Sampailah hari ni Ustaz, tapi raya dia balik. Baliklah raya. Tapi saya pernah duduk dengan dia tanya kan, dia nak marah ke saya ke, nak marah. Tapi dia tak pernah komen Ustaz. Cuma saya rasa lah dia mungkin rasa macam tu lah. Sebab kita ada anak perempuan yang sama besar kan. Dia emang adik-beradik tu lah mungkin dia terasa lah dia tersinggung emang adik-beradik. Tapi insya-Allah. Jadi itulah, itu melalui pengalaman kita lah ya, masing-masing punya pengalaman. Apa yang penting muamalah dengan orang dewasa, anak-anak dewasa lainkan sikit ya. Kurangkan sikit. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu je boleh jawab. Okay, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.